Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, pelajaran kita pada hari ini adalah perubahan bentuk tenaga. Sebagaimana pelajar ketahui, sebelum ini kita telah belajar mengenai tajuk, sumber tenaga dan bentuk-bentuk tenaga. Okey, kita sambung hari ini mengenai perubahan bentuk tenaga. Okey, kalau kita lihat, apakah dia tenaga? Tenaga ialah kebolehan untuk melakukan kerja, di mana tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, kalau kita lihat, simbol untuk perubahan tenaga ialah seperti berbentuk anak panah ini yang membawa maksud kepada berubah kepada. Bermaksudnya tenaga akan berubah kepada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dan kalau kita lihat simbol yang satu lagi ialah simbol tambah bermaksud dan, iaitu perubahan tenaga itu berlaku dalam keadaan serentak. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, terdapat 9 bentuk tenaga. Jadi semasa berlaku perubahan tenaga, kemungkinan beberapa bentuk tenaga yang terlibat dalam satu-satu situasi. Okay, kita ulang kaji balik 9 bentuk tenaga. Itu yang pertama ialah tenaga suria yang diperolehi daripada matahari. Tenaga haba, di mana tenaga yang tersimpan daripada objek yang berasa panas. Tenaga cahaya, tenaga yang dihasilkan oleh apa saja objek yang memancarkan cahaya. Tenaga bunyi yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Tenaga elektrik, tenaga yang mengalir dalam litar elektrik lengkap. Tenaga kimia, tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Tenaga kinetik pula ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang sedang bergerak. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada suatu ketinggian, diregangkan atau dimanfaatkan. Dan tenaga nuklear itu tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Okay, kita lihat situasi yang pertama semasa mengayuh basikal. Okay, kita lihat semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang kita makan berubah kepada tenaga kinetik. Okay, seperti yang kita ketahui, dalam makanan kita mengandungi tenaga kimia. So, makanan telah kita makan mengandungi tenaga kimia yang terdapat di dalam badan kita. Dan apabila kita mengayuh basikal, tenaga kimia tadi berubah kepada tenaga kinetik. Mana tenaga kinetik ini ialah berlaku apabila pergerakan kaki kita sedang mengayuh basikal. Perubahan tenaga yang kedua adalah apabila kita menghidupkan televisyen. Ketika menghidupkan televisyen, tenaga elektrik yang digunakan akan berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Jadi, perkara pertama untuk menghidupkan televisyen, mestilah ada tenaga elektrik. Kita lihat ada punca tenaga elektrik yang kita pasang pada plug televisyen. Apabila kita memasang televisyen, tenaga elektrik akan mengalir di dalam televisyen. So televisyen akan memancarkan cahaya ataupun imej dan kita dapat mendengar bunyi. Situasi yang seterusnya ialah semasa menyalakan api. Semasa api menyala, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Kita lihat gambar yang cikgu sertakan ini. Kayu api yang terdapat pada unggun api ini mengandungi tenaga kimia. Dan apabila kayu api ini dibakar, tenaga kimia tadi akan berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya, di mana api tadi akan menghasilkan haba dan memancarkan cahaya. Perubahan dia kalau kita lihat, tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Situasi seterusnya ialah semasa terjun daripada papan terjun. Semasa terjun dari papan terjun, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan berubah kepada tenaga bunyi. Kita lihat perubahan bentuk tenaganya. Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik berubah kepada tenaga bunyi. Daripada gambar yang cikgu tunjukkan, kedudukan yang pertama pada penerjun ialah dia berada pada kedudukan yang tinggi.
Okey, seperti mana yang telah cikgu terangkan sebelum ini, apabila objek ataupun individu berada di dalam kedudukan yang tinggi, ia mempunyai tenaga keupayaan. Dan apabila penerjun terjun ke bawah ataupun ke dalam air, tenaga keupayaan tadi berubah kepada tenaga kinetik di mana penerjun tadi bergerak ataupun melakukan penerjunan. Dan apabila penerjun masuk ke dalam air, kita akan dapat dengar bunyi percikan air iaitu tenaga bunyi dihasilkan. Seterusnya, situasi menyalakan lampu suluh. Ketika menyalakan lampu suluh, tenaga kimia dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian, tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okay, kita lihat sekali lagi perubahan tenaga yang berlaku. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga haba berubah kepada tenaga cahaya. Okey, kita lihat gambar yang cikgu sertakan ini. Di dalam lampu suluh terdapat 2 biji sel kering. Jadi di dalam sel kering ini mengandungi tenaga kimia. Dan apabila litar menjadi lengkap, tenaga kimia di dalam sel kering akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi apabila litar menjadi lengkap, tenaga elektrik tadi akan ditukarkan kepada haba di mana mentol akan menjadi panas dan mengeluarkan cahaya, iaitu tenaga cahaya. Cikgu ulang balik perubahan tenaga yang berlaku semasa kita menyalakan lampu suluh ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga haba berubah kepada tenaga cahaya. Situasi seterusnya ialah ketika menggunakan kalkulator suria. Tenaga suria yang diperoleh pada matahari akan berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Baiklah, cikgu ulang perubahan bentuk tenaga. Tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Okey, kalau kita lihat pada gambar yang cikgu sertakan, ini adalah kalkulator suria di mana terdapat panel suria pada permukaan atas kalkulator ini. Okey, apakah fungsi panel suria? Panel suria digunakan untuk memerangkap cahaya matahari untuk ditukarkan kepada tenaga suria. Di mana tenaga suria ini akan berubah kepada tenaga elektrik yang berada di dalam litar kalkulator. Dan apabila kita menggunakan kalkulator ini, kita akan dapat lihat skrin memancarkan cahaya, iaitu tenaga cahaya. So, kita ulang balik perubahan bentuk tenaga apabila kita menggunakan kalkulator suria. Tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Okey, situasi seterusnya ialah perubahan tenaga yang berlaku ketika kenderaan bergerak. Ketika kenderaan bergerak, enjin kereta mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey, kita lihat perubahan bentuk tenaga. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Okey, kita lihat gambar yang cikgu sertakan. Gambar yang pertama ialah pam minyak, di mana kita memerlukan minyak untuk menggerakkan kenderaan. Okey, minyak petrol yang terdapat pada pam minyak ini mengandungi tenaga kimia. Dan apabila minyak diisi ke dalam tangki kereta, kereta dapat bergerak. Okay, seperti mana yang pelajar ketahui, apabila sesuatu objek bergerak, ia mempunyai tenaga kinetik. So, perubahan ketika kenderaan bergerak adalah tenaga kimia yang diperolehi daripada minyak berubah kepada tenaga kinetik, iaitu kereta yang sedang bergerak. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Situasi seterusnya semasa fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri iaitu melalui proses fotosintesis. Semasa fotosintesis, tumbuh-tumbuhan akan mengubah tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Kita lihat perubahan bentuk tenaga. Tenaga cahaya berubah kepada tenaga kimia. Okey, lihat gambar yang cikgu sertakan. Okey, pada gambar ini kita dapat melihat
proses fotosintesis sedang berlaku. Kita lihat ada cahaya matahari di mana pigmen klorofil pada tumbuhan akan memerangkap cahaya matahari untuk membolehkan proses fotosintesis berlaku. Dan apabila fotosintesis berlaku, maka terhasillah kanji. Kanji yang tersimpan dalam buah-buahan pada bahagian tumbuh-tumbuhan yang lain mengandungi tenaga kimia. Okey, kita lihat perubahan tenaganya semula. Tenaga cahaya berubah kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis. Murid-murid sekalian, cikgu harap murid-murid semua dapat memahami perubahan bentuk tenaga daripada penerangan tadi dan juga dapat menjelaskan perubahan tenaga bagi situasi yang lain. Sekian, terima kasih.